Salam sejahtera. Assalamualaikum semua. Apa khabar rakyat Malaysia? Terima kasih kepada anda yang terus bersama kami di Bicara Diary dan Rawat ataupun Bicara Doktor. Jaga kesihatan semua. InsyaAllah kita doakan semoga kita semua dapat mencapai misi kita mesti menang, putuskan rantaian COVID-19. Kerana hari ini bila kita dengar sidang media oleh yang berbahagia Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah siang tadi untuk sehingga tarikh hari ini iaitu pada 4 Jun hari Khamis agak mengejutkan juga kerana sepanjang PKPB berlaku ini antara angka positif yang agak tinggi sebenarnya 277. Sebelum ini kita lega dengan 2 angka, kali ini tiba lagi dengan 3 angka, tetapi kita agak lega juga sebenarnya bila mendengar hujahan oleh Ketua Pengarah Kesihatan daripada 277 itu hanya 4 melibatkan penularan tempatan melibatkan warga negara. 271 lagi adalah di kalangan bukan warga negara dan juga 2 kes import. Jadi agak tinggi juga sebenarnya angka melibatkan yang positif dalam kalangan bukan warga negara. Jadi saya rasa adakah kita boleh mencapai tahap sifar kes positif dan akhirnya kita dapat memutuskan rantaian, itu semua perlu kita muhasabah diri sebenarnya melihat kepada angka-angka yang telah pun saya nyatakan tadi. InsyaAllah pada malam ini saya nak bersama dengan seorang doktor yang pernah datang sebelum ini. Sebelum ini kita bawakan tajuk influenza. Hari ini kita nak minta bantuan doktor juga untuk cerita tentang pasca COVID-19 ini. Kita nak bersama Dr. Wan Nur Aini Wan Muhammad Noor, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Doktor, terima kasih sudah bersama kami. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Beraya dekat mana? Beraya di rumah bersama keluarga. Di rumah bersama keluarga. Tidak ada istilah balik kampung ya? Tiada. Sedih je dengar ayat tu kan? Tak apa. Okey, doktor akan bantu kita bab tentang COVID-19 selepas ini dan bagaimana senario kemungkinan pasca COVID-19. Sebelum itu jom kita saksikan antara satu bingkisan istimewa tentang norma baharu. Jom. Baik, itu dia antara benda-benda penting lah yang majikan perlu tahu bila sebut tentang PKPB dan juga tentang COVID-19 ini. Itu juga terkait dengan apa yang kita nak kongsikan bersama dengan doktor pada hari ini. Saya perkenalkan sekali lagi Dr. Wan Nur Aini Wan Muhammad Noor, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Doktor, hari raya pertama bertugas ke? Duduk di rumah beraya ke? Macam mana? Basically beraya tu ada. Beraya tak boleh kan? tak beraya kita mengambil gambar, buat memory dan sebagainya ada. Tapi pada masa yang sama bertugas itu sebab sekarang kita semua ada telefon pintar kan. Betul. Ada email masuk dan sebagainya. So benda tu tak tenang lah juga kan. So basically bekerja sambil berhari raya. Sambil berhari raya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih jugalah sudi luangkan masa pada hari ini. Saya mukadimah tadi saya sebut angka tadi sebab bila biasanya petang-petang kan apa yang kita tunggu adalah sidang media. Dulu tunggu sinetron, tunggu drama waktu 7. Ya. Sekarang ni kalau tak sempat tunggu pun saya akan buka Telegram bahagian yang memberikan fokus tentang angka itulah. So bila tengok hari ni 277 mula-mula agak terkejut. Tapi bila tengok balik hujahannya, pecahannya, lega sikitlah sebab di kalangan warga negara kita tak banyak sangat. Doktor sendiri menjangkakan ke angka-angka itu? Okey, kita menjangkakan kerana macam kita lihat depo tahanan telah mencatatkan kes positif sebelum ini. Dan kita tahu bagaimana keadaan di dalam depo tahanan, kehidupan sesak dan sebagainya, dan ini adalah ujian ulangan yang dibuat ke atas orang kena tahan di depo tahanan. Ujian ulangan ni maksudnya? Ujian ulangan. Sebab sekarang ini kami punya konsep atau pendekatan yang kami gunakan bila kita mengendalikan wabak COVID-19 adalah bila kali pertama kita mengenal pasti wabak itu berlaku, kita akan buat contact tracing atau pengesanan kontak dalam kalangan kes positif tersebut.
Jadi kita akan mengambil macam depo tahanan ni, mengambil kira depo tahanan punya setting. Kita akan mengambil sampel keseluruhan mereka yang ada duduk satu blok, satu dom ke whatever lah setting depo tahanan tersebut. Kemudian pengurusan wabak selepas beberapa hari kita akan buat ulangan semula. Sebab mungkin pada ketika dia diambil sampel awal masa itu dia belum ada masih negatif, tapi mungkin akan mengambil sedikit masa untuk turn out to be positive. So ulangan perlu dibuat. Pendekatan yang kita gunakan pada masa sekarang. So kes yang agak positif, yang agak ramai itu berikutan kes ulangan disebut tadi. Ujian ulangan. Begitu juga macam yang kita lihat bila kita buat sampel ulangan melibatkan banyak. Ini sebenarnya kalau kita lihat kan yang kita laporkan setiap hari, kalau dengar betul-betul yang Ketua Pengarah Kesihatan perinci kan, dia akan cakap ini adalah daripada sampel ulangan. Salah satu contoh depo tahanan. Kemudian macam yang kita ada kluster kilang memproses ayam di Pedas. Kluster itu pun ada kita sebut sampel ulangan yang positif. Ataupun di pusat kuarantin. Sama juga. Sebab di pusat kuarantin, mereka yang balik di luar negara ni, the moment dia masuk, dia akan ditempatkan di stesen kuarantin yang telah dikenalan pasti. So itu kita akan ambil first swab dia. Kemudian untuk tempoh, sebab sebelum kita discharge dia kembali ke rumah masing-masing, kita kena buat ujian ulangan untuk memastikan mereka betul-betul negatif. Dan kita di situ juga yang kita ada jumpa sampel ulangan yang positif. Dan kebiasaannya jarak antara sampel pertama dengan sampel kedua untuk ulangan ini 14 hari juga? 14 hari sebab 14 ini hari adalah berdasarkan tempoh inkubasi untuk COVID-19 ni. So yang tentang depo tu pun samalah 14 hari itulah yang jumpa balik tu. Yang depo ni dia sedikit awal. Sebab depo ni saya pun kurang pasti kenapa dia ada sedikit perubahan daripada yang selalu kita praktikkan 14 hari. Mungkin sebab ada pergerakan dan sebagainya. Sebab itu pun perinciannya saya kurang jelas. Tapi dia punya konsep sampel ulangan daripada sampel yang kali pertama. Okey, baik. Tapi itulah bila kita dengar di kalangan bukan warga negara, kadang-kadang rakyat Malaysia yang sebelum ini kita tengok dua angka, kita agak gerun juga. Ini bila meningkat di kalangan bukan warga negara, terutama dalam depo ni, perlukah kita risau? Terutamanya PKPB ni kan berjalan pergi mari. So kerisauan itu macam mana? Okey. Selain daripada kes-kes yang dilaporkan daripada depo tahanan dan kluster depo tahanan ni, dah ada beberapa lah depo tahanan immigration di Bukit Jalil lah yang dicatatkan tinggi hari ini. Bukan warga negara ni juga kita kena faham, mereka juga adalah sebahagian daripada tenaga kerja yang ada dekat Malaysia. Setuju. Kita melihat mereka di mana-mana. Betul. Ada. Dan kehidupan mereka ini boleh kita katakan tidak sebagaimana kita. Maksudnya kita ada rumah yang selesa, mungkin masing-masing ada satu bilik seorang, ada penjarakan sosial dan sebagainya. Maksudnya selesa lah rumah kita. Nak dibandingkan dengan situasi yang kami lihat, kluster-kluster yang melibatkan bukan warga negara asing, bukan warga negara ini ataupun warga negara asing ni, contohnya di kawasan PKPD sebelum ni atau MCO. Jadi kita buat dulu di Melayu Mansion, di Jalan Majalah India, kemudian di Pasar Borong dan list itu so on and so forth lagi kan. Jadi bila kita lihat di situ penempatan, suasana penempatan mereka itu senang cerita bukan sebagaimana kita. Okey, faham. Mereka padat duduk dalam satu flat tu sepadat-padat yang mampu. Sebab mereka kita datang faham, bukannya nak selesa. nak cari mereka datang sini bukan nak bercuti. Betul. Mereka datang sini nak mencari sumber untuk dihantar ke kampung. Betul. Dan mereka akan hidup pada yang paling basic dan sebagainya. Ala kadar. Sekadar dapat meneruskan kehidupan dan sebagainya. Jadi di sini peranan majikan sangat penting. Baik. Supaya mereka memastikan tenaga kerja mereka ini ada dia punya kediaman yang sepatutnya, ada penjarakan sosial di tempat kerja, diberikan pendidikan mengenai cara untuk mencegah COVID dan sebagainya. Jadi ini adalah satu tanggungjawab yang bukan sahaja pada Kementerian Kesihatan obviously, tapi kepada jentera kerajaan secara keseluruhannya. Sebab ada banyak juga kementerian-kementerian lain yang terlibat sama. Dan tidak dinafikan ada juga penlibatan daripada badan bukan kerajaan. Betul. Banyak pihak perlu turut terlibat sama sebab ini satu isu yang
bukan COVID-19 saja. Kita dah pernah lihat ada banyak situasi insiden yang berlaku sebelum ini melibatkan mereka. Jadi for once and for all, hopefully kita akan jumpa satu penyelesaian yang sustainable untuk masa hadapan. Okey, baik. Ya, tak nak kita kena berhati-hati jugalah. Jangan kita fikir tak apa mereka dalam depo tidak melibatkan kita. Dia tidak boleh berfikiran sebegitu kerana ada saja kebarangkalian yang kita boleh terdedah dengan mereka kerana faktor-faktor yang disebut seketika tadi. Baik. Lepas ni mungkin kita boleh beri fokus juga tentang isu-isu melibatkan kluster terutamanya bukan warga negara ini, tapi raya hari tu saya nak awal lagi kita nak cerita PKPB. Kalau dulu raya sebulan sebelum ini raya sebulan. Sekarang lagu raya pun seminggu dah tak dengar dah. Maksudnya awal-awal dulu kita tak jangka kita boleh beraya, tetapi bila diumumkan hari raya pertama dibenarkan ziarah, hari kedua tak dibenarkan balik. Itu pun agak gerun juga pada awalnya. Tetapi bagaimana melihat suasana SOP yang telah pun ditetapkan untuk ziarah raya sebagai contoh, Doktor? Okey. Hakikatnya kami di Kementerian Kesihatan memantau rapi berdasarkan data-data yang kita dapatkan daripada lapangan. Aktiviti semasa raya kita dah keluar ada SOP raya. For the first time ever kita ada SOP raya. Dan nanti ni tak lama lagi yang hari tu keamatan Gawai pun ada SOP dia sebab ini pun semua di sekitar yang sama kan. So, kita ada SOP perayaan. Sebab untuk COVID-19 ni Kementerian Kesihatan telah buat sehabis baik kami. Betul. Kami telah cuba sedaya upaya barisan hadapan, barisan belakang, kiri dan kanan. Kami telah buat sehabis baik. Betul. Jadi untuk menangani COVID-19 ini, sekarang kita memerlukan peranan daripada masyarakat pula. Setuju. Sebab lain-lain agensi telah turut sama terlibat dengan kami, MKN, PDRM, ATM. Kita telah lihat bagaimana frontliners daripada pelbagai agensi juga terlibat sama dengan KKM untuk sama-sama mengembeling masalah COVID-19. Jadi sekarang setiap seorang daripada kita di dalam komuniti perlu memainkan peranan masing-masing. Sekarang budak-budak sekolah tak pergi sekolah. Anak saya selama ni tak suka pergi sekolah. Dah tanya bila lagi sekolah. Dah 3 bulan dah rumah. Ya, mungkin juga akan berlanjutan. Jadi peranan masing-masing yang perlu dimainkan ni adalah bermaksud social compliance and social responsibility. Ataupun tanggungjawab sosial dan kepatuhan sosial. Mungkin perkataan itu sebelum ni kita tak kupas. Apa maksud social responsibility and social compliance? Macam selalu Ketua Pengarah Kesihatan sebut, okey, semua orang bukan sahaja sektor industri yang telah dibuka semasa PKPB ni perlu ada SOP, tapi semua orang pun perlu patuhi SOP. Tapi SOP yang dia maksudkan tu dengan bila dia sebut SOP tu bermaksud S, syarat-syarat yang kita telah gariskan untuk PKPB dipatuhi. Itu S dia. Syarat-syarat tu. Oh, apa dia? Orang. Jadi orang-orang ataupun golongan yang berisiko tinggi kita lindungi. Jadi mereka orang tua, kanak-kanak, OKU dan sebagainya, imuniti badannya rendah. Dan kalau kita cerita P pula, pesakit, betul? Salah ya. Sebab penjarakan sosial pada setiap masa. Berapa jaraknya? 1 meter. So kita berapa meter ni? 1,5 meter. Okey. Penjarakan sosial pada setiap masa sekurang-kurangnya 1 meter. SOP untuk kementerian dia lain. Sebab SOP untuk industri setakat ni dah ada 29 kalau tak ada salah saya. Itu untuk industri, untuk sektor-sektor yang kita benarkan untuk dibuka. SOP untuk setiap seorang daripada kita adalah yang itu. Okey, baik. Jadi lepas ni kena hafal. Di hujung rancangan saya akan tanya. SOP bukan standard operasi prosedur, tetapi syarat orang dan juga penjarakan sosial. Okey, saya ulang tanya lepas ni. Kita hujung nanti tanya balik. Okey, kalau saya sedoktor dengar juga apa yang dinyatakan dalam program Temu Minda semalam. Itu episod pertama bila Menteri Komunikasi sendiri membawakan Ketua Pengarah Kesihatan sebagai tetamu. Ayat yang saya rasa semua berita pakai adalah dari sudut bagaimana kerajaan mendengar apa yang pihak Kementerian Kesihatan sendiri berikan data-data terutamanya dalam pada nak menggubal sesuatu perkara. Itu sangat menarik juga sebab sebelum ni kita ingatkan saya tak pasti bagaimana, tetapi maksudnya Kementerian Kesihatan kaji data, serahkan kepada kerajaan dan baru kerajaan boleh buat keputusan berdasarkan data tersebut. Begitu, betul.
Jadi itu yang macam saya dan pasukan saya di CPRC. Sekarang kita selalu dengar perkataan CPRC ni. CPRC adalah Crisis Preparedness and Response Center. Kiranya nerf dia lah di Ibu Pejabat. So kami ni boleh dikatakan sebagai backliners lah. Kalau orang lain di frontliners, kami di backliners. Apa kami di backliners? Sebab aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di lapangan oleh frontliners ini menjana data-data. Jadi data-data ini akan sampai kepada pelbagai peringkat yang akhirnya kepada kami di peringkat pejabat. Dan data-data inilah yang akan dianalisa secara harian untuk menghasilkan angka-angka yang disebut di dalam kenyataan media oleh Ketua Pengarah Kesihatan setiap hari without fail. Even hari itu pun walaupun hari raya dia tak ada press conference, tetapi kenyataan media masih keluar. Jadi proses itu bukan satu proses yang mudah. Jadi data-data ini adalah untuk memberi gambaran sama ada apa yang kita Kementerian Kesihatan telah laksana dan jentera kerajaan telah laksanakan, adakah telah memberikan impak kepada apa juga yang berlaku di lapangan. Jadi inilah dia yang kami nampak, data-data yang terhasil ini kita kongsikan dalam platform yang pelbagai sekarang ni. Selain kenyataan media oleh Ketua Pengarah Kesihatan, kita juga kongsikan di platform-platform social media secara kami. Secara infografik lah. Ya, macam-macam color ada. Kreatif. Jadi ini adalah tujuannya untuk apa yang kami panggil community empowerment. Untuk memperkasakan komuniti. Sebab kami di pihak kesihatan all the while bila kami buat health education, dia bersifat satu pihak. Kami nak komuniti buat itu, buat ini, buat ini. Tapi kalau orang cakap, peribahasa Melayu cakap apa, bertepuk tangan, dia kena ada dua tangan bertepuk, baru bunyi. Kalau sebelah aja tepuk-tepuk, dia tak bunyi kan. So, ini dalam COVID-19 ni untuk menanganinya, selain daripada apa yang di pihak Kementerian Kesihatan dah buat, so kita nak dia disambut oleh masyarakat, supaya kedua-dua tangan bertepuk dan berbunyi dan menghasilkan impak kepada cara kita menangani penularan COVID-19 ini. Betul. Saya sangat puji sebenarnya pihak yang menyediakan data ini, sebab pada awalnya dulu bila kita dengar data-data daripada Kementerian Kesihatan sendiri, kita pun agak confused. Yang mana satu betul, sebab data ni banyak. So bila mereka jadikan secara infografik, berwarna, senang, mudah, ringkas. So saya rasa media pun tak perlu nak buat infografik baru. Ambil saja infografik itu terus viralkan. Dan anda semua yang tak lagi masuk ke dalam Telegram Majlis Keselamatan Negara, anda juga kena berbuat demikian, sebab sekarang ni dah ada 1.180,922 juta subscriber. Maksudnya lebih kurang 1.19 juta subscriber. Ini semua data yang diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan jugalah kepada pihak keselamatan, Majlis Keselamatan Dalam Negara. Dan dekat sini, ya Allah, boleh kita tengok contohnya data-data sebegini. Mudah, senang, cepat dan yang paling penting tepat. Kita tak berkongsi data-data yang salah. Jadi tahniah kepada pihak Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara atas kolaborasi yang baik. Kita berehat sekejap. Lepas ni doktor akan berkongsi banyak benda lagi tentang COVID-19 ataupun lebih tepat lagi pasca COVID-19. Adakah kita akan tiba ke saat itu selepas ini? Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, SOP di tempat kerja perlu dipatuhi. Suhu badan pekerja perlu diperiksa setiap hari. Jaga kebersihan ruang kerja. Elak bersentuhan. Amalkan penjarakan sosial. Laksanakan konsep bekerja dari rumah. Patuhi perintah kuarantin dan cuti sakit.
Baik, kembali bersama kami dalam Bicara Doktor. Kita masih lagi bersama Dr. Wan Nuraini Wan Muhammad Noor, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Doktor, kita nak tengok satu bingkisan tentang bekas pesakit ataupun mereka yang pernah positif tetapi dah sembuh. Alhamdulillah. Saya cakap sebegini sebab apa? Dulu-dulu kami media ni agak susah sikit nak cari testimoni bekas pesakit sebab dulu mungkin psikologinya saya tak nak orang tahu saya sakit COVID ni sebab takut hilang kawan, takut itu, takut ini. Tapi sekarang agak mudah sikit sebab mereka dah bangga, yes, saya sakit, saya dah sembuh. So saya rasa bab ni mungkin kita boleh berikan penerangan lepas ni. Kita saksikan dulu antara pesakit yang sempat kami temu bual, iaitu Nur Shahrizal bin Nordin. Jom kita saksikan. Saya merupakan bekas pesakit COVID-19 yang disahkan pada 25 hari bulan Mac pada tahun ini, tahun 2020. Ayah mertua saya membuat saringan di Hospital Serdang dan mendapat result yang positif COVID-19 daripada doktor. Kami sekeluarga, keluarga mertua saya semua pergi membuat saringan. Masing-masing membuat saringan di hospital. Pada 24 hari bulan, saya mendapat panggilan daripada pihak Pusat Kesihatan Daerah Hulu Langat mengatakan saya positif COVID-19. Dan dua orang adik ipar saya, seorang lelaki dan seorang perempuan juga mendapat positif COVID-19. So perasaan saya masa itu memang agak berdebar-debar dan memang saya susah nak gambarkanlah perasaan ketika itu kerana saya dijangkiti dan disahkan positif COVID-19 pada masa Malaysia mengalami saat yang kritikal pada awal-awal PKP yang pertama dulu. Hingga saya ditahan wad, masih lagi saya mengalami sesak nafas dan tak boleh nak bernafas dengan panjang. Doktor memberi saya ubat, 3 jenis ubat yang disyorkan oleh kerajaan. Saya mendapat seorang isteri yang dapat menangani keadaan krisis ketika saya tiada di rumah dengan jayanya dapat menguruskan urusan rumah tangga dan anak-anak kecil. Time waktu PKP kita tak boleh nak keluar rumah nak beli barang keperluan harian. So saya bersyukurlah isteri saya Lailatul Aimi dapat menangani dan menjalankan segala urusan tu dengan jayanya. Untuk mereka yang pesakit-pesakit COVID-19 yang berada di hospital, tabahkan hati, kuatkan semangat. InsyaAllah anda semua akan negatif pada satu hari nanti. Kerajaan kita telah mengambil pelbagai langkah-langkah berjaga-jaga yang terbaik setakat ini untuk kita mengatasi COVID-19 ini. Usah risau tentang apa berita yang di luar sana yang negatif tentang pandemik ini. Hanya kuatkan semangat. Moral support daripada keluarga adalah amat penting. Jika tiada keperluan untuk keluar di rumah, jangan keluar rumah. Duduk saja di rumah. Kalau perlu beli barang secara perhantaran, kita buat je macam tu. Saya nasihatkan ibu bapa, janganlah bawa anak-anak kecil mereka keluar daripada rumah. Kita tidak pasti. Kerana COVID-19 ni kita tak nampak, kita tak tahu dia di mana berada dan kita tak tahu tahap kebersihan diri kita macam mana. Kita sentiasa sanitize tangan kita, sentiasa memakai penutup muka. Sakit benda COVID-19 ni kita tak nampak. So saya harap semua ibu bapa kalau tiada keperluan, duduk saja di rumah. Kita jaga kita mesti menang. Duduklah kat rumah, dia tulis tadi dekat board tadi. Terima kasih banyak Abang Shahrizal bin Nordin. Kalau kita sebut jangan keluar, orang tak dengar. Bila bekas pesakit sini sebut, kadang-kadang mereka dengar. Macam mana melihat bekas-bekas pesakit kita, Doktor? Okey, bekas pesakit, Alhamdulillah macam yang kita rekodkan setakat ini, semenjak kita bermula pada kes pertama kita 25 Januari. So itu dah berapa lama tu ya? Kita dah sampai bulan 6 dah sekarang ni.
So kira berapa? Matematik Tanya matematik 5 hampir bulan 6 bulan lah kan. Okay. So basically kita ada, untuk Malaysia kita dah merekodkan 115 kematian. Okay. So satu angka yang kita boleh banggakan lah. Berbanding dengan berapa kes positif kita, 8,000 lebih dah. So 115 kematian. Jadi kita ada banyak bekas pesakit di luar sana, beribu-ribu bekas pesakit di luar sana. Hakikatnya, bila mereka ini kita bagi pengetahuan yang betul apa sebenarnya COVID-19, bukan sahaja kepada pesakit tapi juga kepada masyarakat. Jadi tak timbul isu sepatutnya stigma atau pandangan negatif kepada bekas pesakit. Dan hakikatnya, siapa juga mereka yang lain, kita yang tidak dijangkiti, mungkin akan menjadi pesakit COVID-19 satu hari nanti, tak tahu. Betul. Jadi itu satu situasi sebab COVID-19 ni boleh saya katakan secara ringkasnya, dia lebih kurang macam influenza. Maksudnya satu jangkitan yang mungkin boleh berulang. Okey. Sebab berdasarkan sifatnya, berdasarkan hasil-hasil kajian yang diperolehi setakat ini, dia adalah satu situasi di mana kalau dah pernah dapat jangkitan, kita bukan boleh mendabik dada mengatakan kita dah ada immunity passport. Maksudnya bukan antibody kita imun dengan jenis virus tersebut? Mungkin untuk satu tempoh masa, mungkin. Tetapi sebab tak ada kes-kes, tak ada jaminan. Ada kes-kes yang dilaporkan di luar negara dan sebagainya yang berlaku reinfection. Tapi di Malaysia belum ada kes reinfection? Di Malaysia kita masih memantau rapi data tu. Kita belum jumpa lagi data yang menentu sahihkan dia sebagai reinfection. Dan satu data yang sangat menarik untuk COVID-19 yang kami sekarang ni sedang cuba untuk memperhalusi mekanismenya, sebab saya pasti baru-baru ini Ketua Pengarah Kesihatan ada membuat pengumuman yang selepas ini pesakit bila dimasukkan ke ward positif untuk COVID-19, cukup tempoh 14 hari, kita akan discharge daripada ward tanpa membuat ujian ulangan. Di awal tadi saya sebut pasal ujian ulangan, tetapi sekarang saya sebut nak discharge tak buat ujian ulangan. Ini juga sebab ini virus baru. So banyak benda-benda baru yang kita pelajari dari virus ini. Jadi berdasarkan kajian-kajian yang dibuat di serata dunia, dapatannya adalah mereka yang ada virus ini ditemui di dalam badan, selepas tempoh 8 hari, 10 hari macam tu, dia dah, virus yang ada itu hanyalah cebisan-cebisan virus yang dah mati. Jadi dia tak mampu untuk menjangkiti lagi. Jadi sekarang ni kita kena faham konsep positif dan infektif. Bila buat ujian itu, yang ujian ada kes-kes yang kita kesan di hospital yang buat ujian ulangan tu berkali-kali dan duduk di hospital berminggu-minggu tidak boleh discharge. Sebab ujian untuk COVID-19 ni ada pelbagai jenis ujian. Jadi ujian yang kita sebut sebagai PCR tersebut, yang kita ambil swab dan kita jalankan ujian PCR ni, ujian PCR ni dia mengesan virus. Tapi dia tak kisah virus tu virus hidup atau mati. Jadi walaupun virus tu dah mati di dalam badan, tetapi cebisannya masih ada di dalam badan pesakit. So detect juga? Dia masih detect sebagai positif. Sedangkan pesakit tersebut bukannya infektif. Jadi dia terminologi teknikal yang sangat menarik untuk kita perjelaskan kepada awam. Being positive doesn't necessarily mean you are infective. Especially kalau selepas tempoh 8 ke 10 hari selepas jangkitan. Jadi kami di Malaysia nak mengambil selamat, sebab selama ni kita cakap 14 hari. So kita kata 14 hari. Tetapi provided gejala telah tiada lagi, telah dan kita ada pelbagai kriteria lain yang kita akan ambil kira sebelum dibenarkan pulang. Tapi ini satu ketetapan yang kami sedang memperhalusi dia punya mekanisme. Once kita berjaya memperhalusi mekanismenya, kita akan melaksanakan dalam masa terdekat. Cuma kita tak ada lagi alat test yang betul-betul dapat detect
part tadi tu? Okey, dia bersambung tau. Bersambung maksudnya bila kita buat ujian PCR tu, mengesan virus tersebut, tapi kita tak tahu dia hidup atau mati. Dia ada satu lagi jenis ujian yang untuk menentusahkan sama ada virus itu hidup atau mati. Ujian yang kita panggil sebagai virus isolation. Di mana kita cuba hidupkan virus tersebut menggunakan media yang bersesuaian. Kita tengok adakah tempoh masa yang tertentu virus itu akan hidup. Kalau dia hidup, maksudnya kita dealing dengan virus yang hidup dalam sakit tadi. Tapi kajian-kajian yang dibuat di kebanyakan negara, setelah tempoh yang saya sebutkan tadi itu, dia cuba menghidup virus itu. Tak. Masih lagi. Hanya cebisan-cebisan. Macam kalau orang meninggal, jumpa tulang, temulang dan sebagainya. Dah confirm akan hidup balik lah. Okey, noted. Okey, Alalang sebut tentang alat test tadi. Sebelum ini pun ramai yang bertanya. Kadang-kadang saya pun tak tahu nak jelaskan juga bagaimana situasi swab test kita contohnya. Ada yang kita senang faham mengambil masa 24 jam, tapi di beberapa negara beberapa jam kita sudah boleh tahu keputusan. Bagaimana dari sudut transisi daripada awal sehingga sekarang adalah kita sudah pun melalui proses menggunakan teknologi swab yang terkini. Okey. Bersedia untuk penjelasan yang teknikal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya faham, saya rasa penonton fahamlah. Cuba fahamkan saya. Okey. Jadi pada dahulu masa kita mula-mula berdepan dengan COVID-19 ni, dan semua orang di luar sana pandai dah sebut sekarang ni PCR. Ujian PCR kan. Di mana kita ambil swab daripada dalam tekak sana tu. Kita panggil nasopharyngeal swab. Ambil sampel dan kita buat ujian menggunakan teknik PCR ataupun polymerase chain reaction. Teknik tersebut mengesan cebisan virus. Tak kisah dia hidup ataupun mati. Jadi ini adalah teknik yang memang boleh katakan sensitif. Sebab dia mengesan, dia kesan je virus, dia kata detect positif. Tapi tak tahu hidup atau mati. Dan nak tahu hidup atau mati, kita kena buat virus isolation. Tapi ini selalunya dalam kes-kes terpencil lah kita akan proceed sedemikian. Kemudian sekarang ini boleh katakan beberapa bulan kebelakangan kita ada satu lagi metod ataupun kaedah baru yang disebut sebagai rapid test kit antibody. Yang ini memang pantas tidak menggunakan swab daripada dalam tekak, tetapi sebaliknya hanya darah. Kita guna titisan darah daripada hujung jari dan sebagainya untuk menguji. Tetapi rapid test kit antibody ini, antibody sebagaimana namanya itu, adalah terhasil setelah orang itu mendapat jangkitan. So, jangkitan kena berlaku dahulu dan terdapat sela masa yang tertentu, mungkin 7 hari, 3 hari, 5 hari, baru antibody terhasil dan baru test tersebut boleh detect positif. Jadi boleh katakan di situ dia bukan real time. Dia mengambil masa sedikit sebelum mengesan. Tapi tak adalah lama sangat macam swab tadi kan? Tetapi antibody test tersebut tidak dapat menentusahkan sama ada bila exactly orang tu dapat jangkitan. Dan adakah itu jangkitan baru atau jangkitan lama. Jadi rapid test kit antibody ini sebagaimana saranan oleh pihak WHO hanya digunakan untuk tujuan kajian. Kajian. Dan bagi kita di Malaysia, untuk rapid test kit antibody ni kita ada menggunakannya especially untuk mereka-mereka yang dimasukkan di pusat kuarantin balik daripada luar negara tu, kita akan buat pada hari ke-14. Sebab bila dia negatif pada hari pertama, kalau misal kata dia positif pada hari ke-14 untuk antibody tersebut, maksudnya dia telah pun develop jangkitan semasa dia dalam tempoh kuarantin. Maksudnya mungkin masa dia balik tu dia baru lagi tak dapat positif untuk PCR. Tapi di peringkat awal kita akan buat PCR. Tapi di hari ke-14 kita akan buat ujian antibody. Sebab kenapa? Satu lagi sebab kos dia pun sedikit murah daripada berbanding PCR. PCR tu harga di luar sana ratusan. Jadi bila di ratusan ringgit, jadi kita nak gunakan resource kita dengan berkesan. Kita lihat selain daripada kajian, untuk Kementerian Kesihatan sendiri kita guna selalunya untuk untuk di pusat kuarantin. So sekarang dua metod tu sajalah yang ada kita. Satu lagi. Ada satu lagi iaitu rapid test kit antigen. Tadi antibody ni antigen. Antigen. Dia pun serupa lebih kurang macam kaedah PCR. Cumanya teknik dia menggunakan teknik yang sedikit lebih kurang macam rapid test kit antibody sebab dia hanya menggunakan kaset. Tetapi dia tidak menggunakan darah, dia masih menggunakan swab.
Oh. Dan ujian itu pantas. Okey. Maksudnya mungkin dalam sejam 2 dah dapat keputusan ujian. Tapi yang itu untuk rapid test kit antigen, kita memerlukan, kita boleh buat dekat mana-mana. Okey. Boleh, yang sekarang kita memang ada set up khusus dekat KLIA. Okey. Sebab sebelum dia nak balik ke mana-mana, kita buat ujian untuk travellers ni. Tetapi masalahnya dia perlu ada satu komponen makmal yang kita sebut sebagai biosafety cabinet. Sebab nak menggaul, nak membuat dia tu mungkin akan expose kepada pengendali tu, percikan dan sebagainya. So kita kena ada kabinet khusus untuk mengendalikan dia. Jadi dia ada kepelbagaian di situ dan ada fungsi dia untuk setiap satu daripada. Maksudnya kit yang ketiga tadi tu kita tidak guna secara meluas lah di lokasi-lokasi tertentu. Kita guna, kita dah membeli banyak dan kita guna secara meluas. Tapi untuk situasi-situasi dan lokasi-lokasi tertentu. Baik, so kita ada 3 method sekarang ni lah. Sekarang ni ada 3 method. PCR untuk kit antibody dan juga kit antigen. Ya, dan satu lagi virus isolation, which is virus isolation tu selepas PCR tu lah. Kes terpencil. Baik. Lepas ni kita study balik. Kita berehat sekejap, bagi ruang Dr. minum air. Sangat ini macam ensiklopedia bergerak juga macam Dr. Nur Hisham juga, semua dalam kepala. Lepas ni kita perah sikit lagi. Kita jumpa selepas ini. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan. Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Baik, kembali bersama kami dalam Bicara Doktor. Seronok cerita tentang metod-metod yang telah pun digunakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam pada nak
mengesan kes positif dan juga untuk rawatan. Saya tertarik kepada soalan yang berikutnya. Kalau dulu saya pernah juga temu bual bekas pesakit yang diambil plasma dalam darahnya juga. Katanya untuk membantu antibody pesakit-pesakit lain sebagainya. Saya tak jelas sangat tentang itu. Sejauh mana keberkesanan dan memang ramai ke pesakit-pesakit yang kita sudah ambil plasma darahnya? Okey, untuk yang sudah ramai ke kita berjaya merawat tu, saya tak dapat jawab yang tu lah. Sebab itu di pihak klinikal kan. Tapi konsep dia macam ni. Dan ini bukan pertama kali sebenarnya untuk COVID-19. Ada penyakit-penyakit lain yang kita gunakan konsep serupa. Okay. Ebola contohnya. Okay. Ada banyak lagi pesakit yang kita boleh gunakan konsep serupa. Sebab macam saya sebutkan tadi, masa kita bercerita pasal ujian-ujian tadi kan, Betul. PCR, rapid test kit, antigen, antibody. Antibody tersebut. Antibody ini adalah sistem pertahanan badan kita. Baik. Tentera lah Betul kiranya gitu. nak melawan jangkitan yang berlaku. Betul. Jadi bila orang itu telah dijangkiti sebelum ini, jadi kita akan buatlah penilaian yang sesuai, yang kita tengok macam mana fit ke tidak, dia sesuai ke tidak, adalah reading-reading yang kita akan ambil. Kalau menepati, kita akan boleh tuai dia punya plasma ini. Okay. Plasma ni salah satu komponen dalam darah tersebut. Okay. Di sinilah di mana antibody itu terkandung. Okay. Dan ia dapat digunakan untuk diberikan kepada pesakit yang sedang melawan jangkitan itu sendiri. Nak bantu antibody dia? Ya, sebab tak semua orang mempunyai antibody level yang sama. Okey, baik. Ada golongan-golongan tertentu yang antibody dia kurang daripada orang lain. Mereka yang kita selalu sebut sebagai golongan yang berisiko tinggi. Betul. Yang imuniti badan dia rendah daripada orang lain. Orang tua contohnya, kanak-kanak, orang yang ada pesakit kronik, yang ada penyakit terminal dan sebagainya. Mereka-mereka ini yang ada kepayahan untuk menghasilkan sendiri antibody di dalam badan dia sendiri. Oh, tapi tak semua pesakit yang kita yang dah positif, yang dah negatif, yang dah keluar kita ambil plasma, dia dipilih juga kan doktor? Dipilih juga. Okey. Lihat kepada kesesuaiannya. Okey, baik. Saya rasa kita boleh fahamlah bab tu. Baik. Itu hal pesakit. Kita nak cerita juga tentang PKPB tadi. Okey. Saya suka bila saya tengok satu bingkisan ataupun satu video insert tadi yang mana ambil suhu macam tembak tu kan. Saya pengalaman banyak lah doktor. Pergi shopping mall masuk kedai ni 35.9. Sejuk sangat aku ni. Pergi kat sini baru 5 minit lepas 36.7 dah. Pergi kat sini 34.9. Kadang-kadang kita pun betul ke dia punya test suhu ni, dan relevan ke sebenarnya nak masuk ke kedai kita kena test suhu, dan kalau ada setengah pesakit-pesakit yang positif pun tak menunjukkan gejala demam, boleh masuk kena juga sebenarnya. Okey, untuk sukat suhu ni. Sukat suhu tadi. Okey, hakikatnya kalau kita lihat cara kita mengambil suhu badan yang dilaksanakan sekarang ni, bila kita masuk kedai, masuk premis dan sebagainya, kita mengambil dengan mengukur suhu di permukaan kulit. Betul. Dan ini memang hakikatnya teknik yang Tak accurate lah. Tak accurate nak dibandingkan dengan pengambilan suhu badan yang macam kita selalu buat di klinik, melalui telinga, di bawah lidah dan sebagainya. Itu memang dia tidak dipengaruhi dengan suhu di luar sekitaran. Baik. Sebab itu memang betul di dalam badan kita. Jadi sama ada barang dia tak betul ke apa ke tu, itu susah juga saya nak komen. Tapi konsep yang boleh saya nak fahamkan adalah dia dipengaruhi oleh suhu persekitaran. Betul. Itu sebab macam baru ni ada pegawai daripada Kementerian Pendidikan bertanya kepada saya lah, doktor, nanti kalau murid-murid ni start sekolah, kita nak sukat suhu ni. Betul. Jadi kalau tengah hari, yang pagi tu dia tak kisah sangat. Betul. Kalau yang tengah hari kan alat tu duduk tengah panas. Memang itu pun kami hadapi masalah bila kita buat saringan di pintu masuk kan. Contohnya dekat pintu masuk di belah Singapura Johor tu, yang masa those were the days lah, masa ramai penunggang motor dan sebagainya. Mereka yang banyak terkesan sebab mereka terdedah kepada persekitaran. Betul. Jadi memang di situ ada sedikit isu bila pengambilan suhu di permukaan ni. Sebab dia akan mengikut persekitaran lah. Betul lah kan. Kita tak demam pun, tapi duduk tengah panas lama, dia menyerap juga haba. So susah juga Tetapi kaedah tersebut sebagai saringan di pintu masuk untuk masuk premis ni, bagi saya masih perlu dilaksanakan. Walaupun sebagaimana penjelasan saya tadi. Sebab ini adalah dengan harapan. Tapi kalau saya dah bagi tahu dia punya soalan bocor ni, nanti takut orang dah tahu, tapi tak kisahlah kan.
Supaya orang yang ada gejala, orang yang ada demam, duduklah di rumah. Betul. Dia rasa dia nak pergi kan orang cek suhu. Psikologi tu je. Ya. Betul. Psikologi. Tetapi sebenarnya macam saya sebut di awal tadilah, social responsibility and social compliance. Betul. Kalau kita fikir kita sahaja tanpa fikir orang lain, Betul. itu masalahnya. Kita perlu sama-sama fikir. Kita jaga kita kan. Betul. Tak semestinya demam itu adalah COVID. Tetapi jangan cari pasal. Kalau Influenza pun mungkin Influenza pun boleh berjangkit. Okey, baik. Penerbit Ether berhak sekali lagi. Boleh? Boleh. Nak makan kuih raya pun tak ada kuih raya hari ini. Kita berhenti sekali lagi untuk iklan yang terakhir dan kita jumpa selepas ini. Ramadan datang lagi. Pesan makanan secara dalam talian. Ini Rosnah. Rosnah dan keluarganya bertindak bijak untuk kekal berada di rumah bagi memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Ayam percik merupakan menu kegemaran keluarga Rosnah setiap kali Ramadan. Tapi kali ini, dia risau. Rosnah nak pastikan dia tidak terdedah kepada jangkitan COVID-19. Apa yang Rosnah perlu buat? Memesan makanan daripada peniaga yang dipercayai dari segi keselamatan makanan. Hanya perlu memesan makanan dan bayar secara online. Sangat mudah dan selamat. Bila makanan sampai, jarakkan diri 1 meter dari penghantar makanan. Dan jika bergejala, sentiasalah memakai penutup mulut dan hidung. Mudah kan? Tapi sebelum makan, Rosnah perlu lihat hidu dan rasa makanan tersebut untuk memastikan ianya masih elok. Jika Rosnah bercadang untuk menyimpan ayam percik tersebut sebagai hidangan sahur, dia perlu asingkan sebahagian ayam tersebut terlebih dahulu ke dalam bekas lain yang bertutup. Bagi memastikan ianya sentiasa dalam keadaan yang baik, ini yang Rosnah perlu lakukan. Simpan makanan di dalam peti sejuk. Bila dah tiba waktu makan, panaskan makanan dengan sempurna sekiranya perlu. Dan sebelum makan, Rosnah perlu lihat hidu dan rasa makanan tersebut untuk memastikan ianya masih elok. Pastikan lebihan makanan tidak disimpan dalam peti sejuk melebihi 3 hari. Bijak sungguh Rosnah. Makanan selamat, keluarga sihat. Semua perkhidmatan pengangkutan awam akan kembali beroperasi seperti sebelum pelaksanaan PKP. Pengguna dan pengendali perkhidmatan pengangkutan awam diingatkan supaya sentiasa mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. COVID-19 masih relevan. Jangan lupa, jangan leka. Ini part yang kita kena ingatkan selalulah, Doktor. Tadi duk sembang-sembang dengan Doktor anti kepada orang yang pakai glove ni. Macam sarung tangan getah tu di mana-mana. Kenapa, Doktor? Bukan getah je, sarung plastik pun ada juga. Sarung tangan ni. Tapi saya cakap, saya pun terbeli sekotak dulu. Pakai sekejap, simpan. Sebab bila pakai sekali tu baru rasa macam, kenapa aku pakai? Macam tu. Okey. Orang pakai mask itu memang tak ada masalah. Itu memang saya galakkan. Especially betul. Kalau pergi ke tempat yang sesak dan sebagainya kan. Pakai glove ni konsepnya
Ini psikologi sekali lagi lah. Macam kita sebut tadi psikologi kan. Psikologi. Oh, kita rasa tangan kita ini dilindungi. Kita tak akan pegang merata-rata dan sebagainya. Betul. Tapi bukankah glove itu memegang di merata-rata tempat? Betul. Selepas itu, sebenarnya cara glove ini dibuka, dia kena dibuka. Cara kalau tengok betul-betul kaedah. Tak bawa pula kan kalau tak boleh tunjuk. Dia perlu ditarik betul macam mana dan sebagainya. Sebab kita tak nak bahagian luar tu bertemu dengan bahagian dalam. Okey. Sebab sekarang ni dah sentuh merata-rata. Lepas tu gatal pula hidung. Betul. Kalau lebih baik sebenarnya tangan kita ni rather than pakai glove, sebab glove ini tidak menjamin pun you akan tak mendapat jangkitan ke dan tak pegang sana sini. You akan pasti pegang. Betul. Lebih baik adalah menggunakan hand sanitizer atau membasuh tangan dengan air dan sabun. Baik. Sebab itu pasti-pastinya memang kita akan terus pakai, dan kalau you pakai dengan betul, kaedah yang betul, akan dapat membunuh kuman yang melekat di tangan. Dan yang biasa kita pakai glove, kita tak sanitize pula glove tu kan. Dah confident tadi, rasa-rasa dah tak ada. Kita pakai glove. Lepas tu sayang pula nak buat lah, baru pakai sekejap, pakai balik. Itu cari pasal Ya. Okey, baik. So kalau boleh kurangkanlah peruntukan untuk beli glove tu. Itu bagi dekat tim perubatan lah. Perubatan, betul. Perubatan kena pakai. Ya. Okey, baik. Dan akhirnya kita nak tak nak, saya rasa benda ni anda semua dah tahu, tapi kami pun kena bagi tahu dan bagi tahu, iaitu 3W dan 3C. Tahu tak apa? 3W, 3C. Elakkan 3C, amalkan 3W. Nampak senang, tapi benda ni kadang-kadang ramai yang tak ikut. Silakan cikgu untuk ajar kami. Okay. 3C tu apa? Subhanallah. Crowded places, confined space dan juga close conversation. Bukan close contact, close conversation. Okey. Hakikatnya bila kita buka semula ekonomi, buka balik sektor industri untuk bermula pada 4 Mei, kita start dengan PKPB, kita pasti bila orang dah mula bekerja dan sebagainya, benda ni akan berlaku di tempat kerja, di mana-mana jugalah. Confined space. Maksudnya di pantry selalunya benda ni berlaku. Okey. Kita duduk di pantry tu, seronok sambil membawang, sambil berborak. Pantry tu kecil je. Betul. Kita berkumpul beramai-ramai. Confined space ni lebih pada pengudaraan di satu tempat tu lah. Okey. Lepas tu crowded space. Ini kita tahulah kan. Tempat yang sesak kan. Itu yang pada tahun ini saya rasa walaupun kita ada, selalunya lepas sambutan Hari Raya tu ada jamuan pula dekat office dan sebagainya kan. Kita pun akan berkumpul beramai-ramai. So in which practice itu untuk tahun ini tak berlaku. 3C tu banyak 3S lagi kita tunjuk dekat slide sekarang. Senang sikit. Sesak, sempit, sembang. Sebab hakikatnya dia konsep dia macam influenza juga. Bila kita bersembang atau close conversation, mulalah air liur keluar. Itu kalau cerita biasa-biasa, kalau cerita dah start membawang tu, cerita lawak jenaka start bergelak ketawa pula. Jadi kita exchange air liur daripada orang yang ada jangkitan kepada orang yang sihat dan sebagainya. So itu 3 benda yang kita kena elakkan. So nak sembang jarak ni jarak ni okey, insya-Allah selamat. Okey, baik. Crowded tadi, sesak, settle, confined, yang tempat sempit dan juga close jarak, conversation, sembang. Okey, dan 3W yang kita kena amalkan iaitu warn, wash dan wear. Okey, wear adalah face mask. Face mask lah. Maksudnya kita pakai bila kita pergi ke tempat tumpuan ramai, atau jika kita ada gejala dan sebagainya, itu wear. Okey. Wash pula hand lah. Kita selalu membasuh tangan dengan air dan sabun dan gunakan hand sanitizer. Baik, faham. Dan warn, amaran. Amaran kepada siapa? Amaran kepada semua. Okey. Amaran kepada semua. Iaitu yang pertama adalah elakkan daripada bersalaman dan bersentuhan. Sekarang macam ni cara salam? Okey. Macam ni. Okey, bersalam. So elakkan bersentuhan, bersalaman, kemudian duduklah kat rumah. Jadi kalau tak ada urusan penting, tak perlu keluar, amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Kemudian sentiasa kalau boleh disinfeksi area-area yang kita kerap perang, dan itulah lebih kurangnya. Betul. W.
Baik. Harap-harap tuan-tuan dan puan-puan fahamlah ya. Kalau boleh suruh anak-anak kreatif sikit tulis besar-besar dekat pintu tu biar ayah nampak. 3S, C tadi English, 3S lah. Sembang, sempit dan juga sesak. Dan juga 3W, wash, wear dan juga warn, warning, amaran. Okey, kita mungkin di penghujungnya saya rasa titipan nasihat ini sangat penting sebab esok jam 3 petang Perdana Menteri akan umumkan satu plan pemulihan untuk jangka pendek. Saya rasa ada beberapa industri ekonomi yang kemungkinan besar akan dibuka. Jadi kena lebih berhati-hati. Saya duk tunggu kedai gunting rambut ni buka ke tak. Kalau buka pastinya ada SOP baru lah kan. Nak potong rambut, nak close nak apa ni bila dia pegang kita. Saya rasa lebih kepada pemain industri ya, kena betul-betul fahami SOP. Mungkin nasihat kepada mereka lah, Doktor. Okey. Jadi untuk di peringkat Kementerian Kesihatan mengambil kira kita punya zaman teknologi ni, kami dah bangunkan satu app. Okey. Namanya My Sejahtera. Oh, dah. Dah ada Ingat yang baru. Okey, tak ada. Yang itu. Kalau in case belum ada lagi dan belum update. Okey, kena sekarang update. ni My Sejahtera ni kita ada satu features yang baru dengan version yang terkini dia tu. Okey. Lah untuk check in. Maksudnya kalau sekarang ni ada app-app yang dibangunkan di mana bila you nak masuk kedai, you kena masukkan nama, nombor telefon kan. Sekurang-kurangnya kita dah scan QR code kat pintu kedai tu kita masuk kan. Jadi kalau dah ada My Sejahtera ini, dia ada fungsi check in yang terbaru ni di mana sepatutnya kalau kedai tu dah ada juga QR code untuk dia dengan My Sejahtera lah. Dia hanya sekadar scan sahaja. Tak perlu dah nak menaip-naip apa semua tu, tak perlu. So hanya scan, masuk. Dan yang bagusnya sebab My Sejahtera kalau Syariah ada kan, dekat situ dia menyatakan kita punya risiko, dekat kita high risk, low risk dan sebagainya kan. Jadi pemilik premis tu pun tahu. Jadi kalau dia orang ni sebenarnya high risk. Jadi mungkin dia nak adalah measures yang boleh dia laksanakan dan sebagainya lah. Jadi My Sejahtera dah ada features ini. Baik, jadi inilah dia My Sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Bila anda muat turun, anda kena isilah. Dia ada nombor telefon, dia ada password je, dan bila kita register, kita kena isi beberapa maklumat penting. Maksudnya bolehlah guna. Jadi itu dah yang terkini tak? Betul lah, ini terkini. Ini. Kan? Ini saya baru nak update ni. Belum tu. Dia belum masuk betul lah tu. Baik. Muka depan. Ini muka depan, belum masuk lagi. Jadi anda kena muat turun My Sejahtera. Jadi itulah dia perkara-perkara yang penting. Jadi yang aktif betul-betul media sosial Kementerian Kesihatan, saya rasa Facebook Kementerian Kesihatan memang sangat aktif. Semuanya aktif. Twitter kami aktif, di Facebook. Sebaik sahaja kalau pihak perasan di petang hari itu, sebaik sahaja press conference yang dibuat oleh DG, the same time segala infografik tu akan uploaded di semua platform social media kami. Macam ikut apa yang DG cakap, sebut saja semua. Power lah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada yang berbahagia Dr. Wan Nuraini Wan Muhammad Noor, pakar Perubatan Kesihatan Awam Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Jaga kesihatan juga doktor ya. Sebab kita jaga kita. Okey, sebab nak jemput lagi nanti tu. Anda semua rakyat Malaysia, esok jangan lupa pada jam 3 petang kita ada satu satu pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin tentang pelan pemulihan ekonomi untuk jangka pendek. Kita doakan yang terbaik lah. Kalau ada industri-industri yang bakal dibuka, yang penting kita jaga kita, ikutlah SOP dan insyaAllah kita doakan yang terbaik. Moga ekonomi kita meningkat dan kesihatan kita juga dalam keadaan yang terbaik. Saya Syaril Sarabudi melabuhkan tirai untuk hari ini ataupun minggu ini. Kita jumpa lagi dalam Bicara Doktor pada minggu hadapan, hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum. Bye.